Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Mukmin bin Muhammad. Hari ini saya akan membentangkan proposal The Adventure of Zero One. Okey, kenalan pertama. The Adventure of Zero One iaitu konsep belajar sambil bermain. Iaitu bermain game sambil belajar. Dan ianya alat untuk meningkat kemampuan dalam pembelajaran. Ia juga meningkatkan keseronokan belajar, menumpukan kursus ICS dan OS. Okay, apakah yang ditawarkan oleh The Adventure of Zero One? Okay. Meningkatkan kemahiran dan motivasi pelajar untuk belajar. Menarik minat supaya mereka belajar dengan lebih berkesan. Permainan interaktif dalam membantu mengingati terms dan maklumat penting. Okay. Apakah konsep permainan The Adventure of Zero One? Okay, game ini adalah berkonsep role play games, itu RPG. Game ini juga berbentuk 2D games environment. Okay, ianya single player, bukan multiplayer. Dan yang keempat tu interaktif dan multi level. Okay, kenapa kami memilih RPG Maker MV? Okay, ianya peristian yang mudah untuk membina sebuah game yang berbentuk 2D. Dan statistik daripada laman web Statista menunjukkan genre online game yang popular adalah RPG. Lepas tu, yang ketiga, kos perisian yang murah berbanding dengan perisian lain. Okey, kita pergi ke slide 6 iaitu statistik yang daripada laman web Statista tu. Okey, ini daripada laman web Statista tu. Jika kita tengok dekat sini, RPG game paling top. Ramai yang bermain games yang berkonsep RPG. Okay, next. Apakah konten yang ada dalam The Adventure of Zero One? Okay, material dalam dua kursus iaitu DRC 1003 Introduction to Computer System ICS, DRC 10103 OS iaitu Operating System. Ia adalah Common Core. Dan ini adalah kita akan bangunkan konsep game based learning. Next. Okay, penyataan masalah adalah student selalu susah ingat dan hafal, kurang efisien dan DG demand yang tinggi bagi option kaedah belajar. Okay, kat sini kita tengok permintaan golongan-golongan student yang ramai sedang bermain games dalam digital. Dekat sini kita nampak dekat konsol 27%, dekat browser 4%, dekat download, kalau student download games 23%, 36%, dekat smartphone dan tablet 10%. Kita boleh nampak sini memang kebanyakan diorang banyak meluangkan masa dengan games. Okey, objektifnya mengenal pasti proses pembelajaran bagi kursus ICS dan OS. Membangunkan GBL iaitu Game Based Learning bagi pembelajaran kursus ICS dan OS. Yang ketiga, menilai Game Based Learning menggunakan kaedah pre-test dan post-test. Okay, itu saja untuk saya. Okay. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ridwan bin Razan dan saya akan membentangkan 2 poin. So, iaitu poin yang pertama adalah skop dan yang kedua adalah metodologi. So, skop dipecahkan kepada dua, iaitu skop pertama iaitu skop pengguna dan yang kedua skop sistem. Okey, apa yang ada dalam skop pengguna ialah pelajar politeknik yang mengambil kursus ICS dan OS, terutamanya pelajar SEM 1. So, yang kedua iaitu individu yang ingin mengetahui asas komputer dan sistem operasi.
So individu ini terdiri daripada pelajar bukan politeknik, pelajar politeknik yang bukan mengambil kos IT, dan penggemar-penggemar permainan video. So inilah pengguna yang dikategorikan sebagai individu yang ingin mengetahui asas komputer dan sistem operasi. So yang kedua iaitu scope system. Scope system kami adalah khas untuk kursus ICS dan OS, dan ia melibatkan terma berkaitan ICS dan OS. So dalam subjek ICS dan OS ni terdapat banyak terma yang perlu diingat. So untuk meringankan beban student mengingati semua term-terms yang ada dalam subjek, so game kami ni bertujuan untuk meringankan sikit bebanan hafalan terms itu tersebut. So yang kedua iaitu kita pergi ke next slide. Okay, apakah metodologi yang kami gunakan? Metodologi yang kami gunakan adalah Game Development Life Cycle, GDLC. So dalam metodologi ini mengandungi 7 fasa, iaitu fasa pertama ialah permulaan, fasa yang kedua pra-pengeluaran, fasa yang ketiga pengeluaran, fasa keempat ujian, fasa kelima versi beta, dan fasa keenam versi perlepasan. So kami menggunakan metodologi ini kerana ianya khas untuk pembikinan game, untuk pembuatan ataupun game development, memang khas untuk game. So ya, itu sahaja yang saya bentangkan. So selepas ini anda semua boleh melihat user menu ataupun panduan untuk bermain game The Adventure of Zero One. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathul Mukmin bin Muhammad. So dari sini saya akan beritahu cara-cara nak buka games atau install. So sebenarnya game ni tak perlu install. Just copy dan buka file TAO01 atau nama panjang dia The Adventure of Zero One. So kita klik buka. So bila kita nak main game tu, kita kena buka application ni, game.exe. So kita buka tanpa buang masa. Okay, kita boleh besarkan dia. So dekat sini kita klik new game. Untuk orang yang baru nak main tu, so kita klik new game. Kalau continue, bila kita dah save, kita save game, kita boleh klik continue dan pilih save game yang kita dah save. Kita load. So option kita ada command remember. Ni nak volume, kita boleh kurangkan, perlahankan, naikkan. Ni sama, boleh kurangkan. Dan tu je lah. So beberapa masa kita terus ke next new game. Okay, so ni intro dia. First kita klik je, enter and enter. Kita gerak pergi jumpa mak dia. Sekarang ni dia nak pergi tolong Miss Rose. So kita tak tahu nak pergi mana sekarang. Rumah Miss Rose kita tak tahu kat mana. So kita boleh tanya orang dekat sebelah ni. So orang ni akan bagi tahu di mana rumah Miss Rose. So, kita gerak tanpa buang masa. Kita gerak ke rumah Miss Rose. Masuk rumah, tekan enter. To Miss Rose. Okay, kita bercakap dengan Miss Rose. Apa yang dia mahu? Okay.
Alright. Kita jawab soalan yang dia tanya. Okay. Dah, kita dah dapat goal. Lepas kita dapat jawab soalan tu, dia terus akan bagi goal. So kat sini kita akan dapat goal. Dia dah bagi tahu. You have gained 100 goals. So bila kita tekan lagi, dia cakap thank you. Thank you. Bila kita dah tak ada task, kita pergi rumah. Kita pergi je rumah dia balik. Rumah Zef. Ni karakter dia. Ni mak dia. Kita pergi cakap dengan mak dia pula. So kat sini Zack dia tanya mana company bapak dia, tapi dia apa ni, mak dia tolong bagi tahulah bapak dia dekat di office lagi, so dia boleh pergi kalau dia nak pergi. So Zack akan pergi dekat company bapak dia atau ayah dia. So kalau kita nak pergi ke company atau tempat kerja ayah dia, kita keluar je apa ni, kampung ni. So kat sini kita pergi, nampak makcik ni, kita boleh tolong dia lintas jalan. Okay, ni dia tanya mana company ayah dia. So makcik ni tolong jawabkan, sebab makcik ni pun dah kena rapat dengan ayah dia, dan ayah dia selalu bercakap pasal anak dia. So makcik ni kenal lah anak dia, anak ayah dia lah. Okay, so tanpa buang masa dia dah cakap sebelah sebelah ni, dekat sini. So kita enter je, masuk. Sini kita dah nampak di office ayah dia. Kita pergi masuk dan kita check apa yang ada. Surat boleh tekan tak boleh. Okay, so kita pergi ke laptop. So something flashy, macam dia dah transfer dia ke dunia lain. So dia masuk dalam ke alam komputer. So dia masuk dalam alam komputer. So sebab tu dia dah tak tahu kat mana dia sekarang ni. So misi dia sekarang ni, dia nak keluar daripada tempat ni. So sekarang ni dia tak tahu nak buat apa. Kita tambah masa, di sini tak ada tempat kita dah nak pergi. So kat sini ada satu pintu je. So masuk terus kat pintu tu, terus pergi. So kalau kita apa-apa je kalau kita tak tahu, kalau kita jumpa NPC Autobot, kita just pergi dekat dia orang, tekan enter, dan dia orang akan apa ni, communicate lah dengan Zack ni. So kat sini kita dah nampak Zack tak tahu bahasa apa yang dia orang cakap, sebab ni adalah binary code 01, 01, 01, 1, dan Zack tetap tak faham. So kat sini Zack perlulah cari orang yang boleh bagi tahu dia kat mana dia sekarang ni. So kat sini dia dah nampak orang yang boleh faham dia. Maksudnya bukan dia seorang. Dan lepas dia cakap tu, ada bot yang dia nampak Zack ni bukan di dunia ni sebenarnya. Zack ni di dunia ni, dia adalah di dunia lain. So dia masuk ke dunia ni. So dia ni macam, Zack ni macam unidentified user gitu. So bot ni akan cuba untuk eliminated Zack. So kita tekan enter. So kat sini Zack akan lawan dengan bot.
Dia akan tanya soalan. So kita akan jawab soalan. Bila kita tekan enter dekat jawapan tu, ya. Kalau betul, Z akan pukul enemy tu. Contoh kalau salah, enemy akan pukul Z. Sukan kita pilih. Sekarang Z dah dapat 15 experience dan 500G. 500G ni macam duit ah. Shield found. So apa lagi kita nak buat? Okay, ni dia auto run sebab ayah dia ni adalah clone ayah dia. Clone ayah Zack. So pergi dekat Emily. Emily ni member si Zack. Member rapat si Zack. So dia cuba nak bawa Zack keluar daripada tempat ni. Dia tak nak bagi dia bekerjasama dengan klon ayah Zack sebab klon ayah Zack ni berniat jahat. Berniat jahat terhadap Zack. So tengok bawah kita pergi. So kita tak tahu sekarang ni Emily pergi mana kan. So kita boleh tanya dia. Tadi Emily ada cakap dia ajak pergi ke Great Bar outside kan. So kita tanya dia mana Great Bar outside. Okay. Daripada sini kita pergi ke kiri, paling kiri. Ke sini. So sini Great Bar outside. Z akan communicate dengan si Emily. Okay, so dekat sini Emily dah bawa Z keluar daripada Great Bar. So sekarang ni dia dah dekat Great Bar outside. So sekarang ni Emily akan beritahu si Z ni yang tadi tu klon ayah dia tu bukan ayah sebenar dia. So kita teruskan. Okay, kita follow je si Emily. Dia dah masuk dalam ni Ben's Hideout. So kita klik enter je. Enter. Kita nak bercakap dengan ayah dia. So sekarang ni ayah dia sedang bercerita dengan Zack. Dunia komputer ni sangat bahaya. So Zack tak tahu apa satu. So dia orang akan keluar daripada tempat ni. So okay, lepas tu dia dah cakap dia kena ambil card of check kan tadi. Okay, so card of check tu sekarang ni dia berada di Great Bar office. So kita keluar je. Tempat ni Great Bar office berada dalam Great Bar. So kita tak tahu sekarang ni mana dekat kat mana Great Bar office. So kita tanya. Turn to very up there. Very right. Very right up there. So sini. Masuk. So sini kita dah masuk Great Bar office. Okay, sekarang ni kita dah nampak enemy. Kita jawab.
Salah screen okay. Yes. Dah dapat portion. So terus masuk. Okay, kat sini cut object tu berada. So jom kita lawan. Okay, dia akan tanya. Kita akan jawab. Oh, salah. Shutter step. Okay. Salah lagi. Our own surface. Incorrect lagi. Okay, so Z dah menang. Okay, dia dah dapat cut to the grid portal itu. Cut object. Okay, ada lagi ni. Salah lagi. Plus. Salah lagi. Salah awak. Okay, Z dah menang. Keluar, pergi. So kita dah dapatkan check. Kita boleh keluar daripada create office. Sekarang ni kita perlu cari portal nak keluar daripada tempat ni. Sebab kita dah dapatkan jet, so kita boleh dah keluar yang guna kat tu. Create portal. So just go to the grid bar outside, okay. Then turn right, there you will find so kita keluar dulu daripada tempat ni. Okay, kita pergi kanan, left. So dekat sini kita ada apa ni, shop tau, kedai tempat nak beli barang. So kita boleh beli barang. Kita beli potion. Nice lah. Apa ni? Magic water. Spell herbs. Itu je. Dia je. Okay lah. Kita
dapat potion, kita nak lawan. Okay, jom kita boleh keluar kembali. Okay, so kat sini kita akan keluar ke Great Portal sebab kita dah dapat kad nak keluar tu. Okay, kita dah keluar. Hello, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ali Ridwan dan saya akan mengambil alih di sini dan storyline yang seterusnya daripada Fatul. Okey, selepas daripada Zack, Ben dan juga Emily keluar daripada dunia The Crypt, mereka akan kembali ke dunia reality mereka. Dan di sini kita akan terus pulang ke rumah Zack. Seperti mana kita tahu, rumah Zack ialah berada di Pennsylvania Town, iaitu di sini. Dan di sini kita boleh berinteraksi dengan ibu dia. Mom, your home card is today since the last time I see you out. Where have you been? And then the next morning akan terjadi satu insiden, iaitu di mana seorang penduduk kampung mencari Zack untuk minta bantuan. Please help me, there's a troop attacking my village and they keep saying your name Zack. So di sinilah penduduk kampung yang saya ceritakan itu, iaitu kampung mereka diserang oleh serangan luar yang tidak diketahui. And then player ada dua option, iaitu untuk meneruskan mission ataupun tidak. So di sini saya akan memilih option pertama, iaitu untuk meneruskan mission, menolong kampung itu. So di sini kita akan pergi ke kampung tersebut, iaitu di sekitar sini. Dan di sini adalah fishing village, iaitu kampung yang di sebelah Pennsylvania Town. So di sini kita akan menaiki kapal untuk pergi ke kampung yang diserang itu. So di dalam kampung yang telah diserang itu, iaitu kampung ini telah diserang oleh clone band, iaitu diorang berjaya keluar daripada dunia The Crypt bersama-sama dengan Zack, Ben dan Emily. So selepas kita melepaskan penjahat yang pertama, kita akan proceed ke clone band. Tetapi sebelum kita proceed kepada clone band, kita akan berjumpa lagi dua lagi penjahat, iaitu seperti di sini. So selepas kita melepaskan penjahat yang kedua, kita akan terus ke penjahat yang ketiga. Okay, selepas kita berjaya melepaskan penjahat yang ketiga, so di sini saya akan ajar bagaimana untuk menaikkan kembali health kita, iaitu nyawa, HP. So di sini kita tekan je escape, dan di sini kita dapat menu, side menu. So di sini kita item dan kita pilih potion. Okay, di sini nyawa Ben ialah paling rendah dan juga nyawa Emily paling rendah. So kita akan heal Emily dan juga Ben. So begitulah cara untuk mengapply potion untuk kembalikan HP
kepada yang normal lah, yang biasa lah. So selepas kita melepaskan bedah ini, kita akan pergi ke Ancient Ruins, iaitu di sinilah final level di mana kita akan berjumpa dengan Clone Band. Jadi di sini kita boleh explore untuk mencari sebarang item ataupun sebarang potion. Tapi di sini saya akan terus ke boss untuk menjimatkan masa. So di sinilah Clone Band. So di sini dia mengatakan ialah my boss halfway through the preparation of this portal machine. Jadi kita perlu menupaskan dahulu board ini. Jadi kita akan berlawan dengan board yang pertama. So di sini. So di sini adalah board yang kedua. So selepas daripada kita melepaskan board yang kedua, iaitu board yang terakhir, kita akan berdepan dengan Clone Band, iaitu penjahat utama. So sebelum kita meneruskan, saya ingin menambahkan saya punya HP. Di sini kita tak banyak lagi items. So di sinilah final level. Nanti kita akan berlawan dengan Clone Band. So di sini kita akan mendapat notification, iaitu congratulations, you have beat the last boss. So di sinilah ending The Adventure of Zero One. So setakat ini saja saya menceritakan tentang game ini. Sekian, terima kasih.